Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan AJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ni kita tengok surah Al-Furqan pada ayat yang ke-9. Kan? 9. Sama-sama kita baca ayat 9, 10 dan 11. Tuan-tuan, puan-puan baca kuat-kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-9 surah Al-Furqan yang berbunyi unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Maksudnya, lihatlah wahai Muhammad, bagaimana mereka membuat untukmu berbagai-bagai misal perbandingan yang bukan-bukan. Dengan sebab itu sesatlah mereka sehingga mereka tidak mendapat jalan petunjuk. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy dan yang selain daripada Quraisy menuduh Nabi dengan berbagai-bagai tuduhan. Antara yang disebut dalam ayat-ayat yang lepas ialah mereka menuduh Nabi ini tukang sihir ataupun orang yang kena sihir. Dua tu. Sama ada Nabi ini tukang sihir ataupun Nabi ini kena sihir. Yang tu cakap, dia kata cakap pelik-pelik kan. Tuduh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata yang ayat yang lepas, kenapa Nabi ini di kalangan manusia bukan di kalangan malaikat kan? Kenapa Nabi ini makan sama dengan kita, berjalan di pasar kan? Macam-macam tuan-tuan, tuduhan penghinaan yang mereka lontarkan kepada Nabi. Lalu Allah kata dalam ayat ni untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzur, lihatlah wahai Muhammad, betapa banyaknya tuduhan-tuduhan kepada engkau wahai Muhammad. Darabu lakal amsal ni dia bagi perumpamaan ataupun tuduhan lah, fitnah. Orang kafir buat fitnah. Fadallu, lalu mereka sesat. Mereka sesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak menemui jalan yang benar.
tuduh Nabi, hina Nabi. Akhir sekali mereka kekal dalam keadaan kafir dan tidak ada jalan keluar daripada kekufuran. Itu wal-iyazubillah min zalik. Tuan-tuan, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang Nabi dah tak ada, kan? Nabi dah tak ada, tapi pewaris Nabi ada. Pewaris Nabi iaitu para ulama. Sekarang ulama pula menjadi mangsa tuduhan berbagai-bagai. Sebagaimana mereka tuduh Nabi tanpa ada bukti yang kukuh. Dia kata Nabi tukang sihir. Mana bukti Nabi tukang sihir? Apa yang Nabi buat sehingga orang macam kena sihir? Tak ada, tuan-tuan. Yang ada pada Nabi adalah mukjizat. Nabi bukan pergi baca mantra, pergi baca apa, tiba-tiba jadi macam orang yang kena sihir tu. Bukan. Tak ada. Tak ada bukti Nabi yang jadi tukang sihir. Tak ada bukti Nabi kena sihir. Dan tidak ada bukti Nabi itu gila dan sebagainya. Tak ada bukti, tuan-tuan. Tapi dia tuduh je. Tuduh. Supaya apa? Supaya orang ramai, masyarakat ramai tak berani nak ikut Nabi. Zaman sekarang, supaya masyarakat ramai tak berani ikut ulama. Orang pun dah pandai hina ulama. Cakap dalam komen-komen di medsos tu, Masya Allah, komen pada ulama tak bertapis lah, tuan-tuan. Macamlah ulama ni manusia paling jahat. Dia jadi macam tu. Bila pembesar dah mula menghina ulama, yang kecil-kecil ni lagi ya, tuan-tuan. Ikut je. Bukti tak ada pun. Bukti tak ada. Sebagaimana yang disebut pada pertemuan yang lepas, manusia yang paling baik iaitu khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan, yang selalu berqiyamul lail. Qiyamul lail dia bukan setengah jam sebelum subuh, bukan 1 jam sebelum subuh. Dia pukul 12, pukul 11 malam tu dia dah start dah qiyamul lail sampai ke subuh. Itu pun mati kena bunuh, tuan-tuan. Dengan sebab fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang diketuai oleh geng-geng munafik. Geng-geng munafik ni. Kemudian kita pergi ke ayat yang ayat ke-10, 11, 12 ni menceritakan keadaan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata pada ayat yang ke-10, Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maksud dia tabaraka, maha berkatlah Allah. Allazi in syaa'a, sekiranya dia berkehendaki, ja'ala laka, Allah akan jadikan kepada engkau wahai Muhammad khairan min zalik, lebih baik daripada apa yang dituntut oleh orang kafir. Orang kafir minta, kenapalah Muhammad ni tak kaya, tak ada ladang-ladang, tak ada rumah-rumah mewah, tak ada, semua tak mewah. Kenapa? Kan? Allah kata, kalau Allah nak, tak jadi masalah untuk beri kekayaan, kemewahan pada Nabi lebih daripada syurga. Jannatin tajri, syurga yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya air-air sungai. Wa yaj'al laka kusura, dan Allah jadikan kepada engkau istana-istana. Kalau Allah yang jadikan istana-istana tu, dahsyatlah, tuan-tuan. Bukan sama dengan desain manusia, desain Allah Ta'ala. Allah boleh buat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ditawarkan oleh malaikat penjaga syurga, Allah datangkan direct malaikat penjaga syurga
jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawarkan kunci kekayaan dunia. Tapi Nabi kata, aku tak perlukan kekayaan ni. Nabi tak perlukan kepada kekayaan dunia. Nabi lebih suka hidup miskin, berkawan dengan orang-orang miskin dan mati dalam keadaan miskin. Yalah, waktu Nabi mati, apa harta yang Nabi tinggal? Padahal semuanya sanggup berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam ni, binatangnya, buminya, langitnya nak berkhidmat pada Nabi, tapi Nabi menolak tawaran-tawaran tersebut. Sebab Nabi nak berdakwah, nak bawa manusia ini mengenal kebenaran, bukan nak bawa kemewahan. Nabi bukan nak bawa kemewahan. Kemudian pada ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, kita baca laju-laju sebab dia cerita yang mengenai apa tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepada Nabi. Bal kazzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka, orang-orang kafir ni, kazzabu bis-sa'ah, mendustakan dengan hari kiamat. Sa'ah ni hari kiamat. Wa a'tadna, dan kami menyediakan liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira, kepada orang yang mendustakan hari kiamat, neraka sa'ir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang kafir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beria-ia menentang, bersungguh-sungguh menentang kehidupan selepas mati, kepercayaan kehidupan selepas mati. Tak ada, dia kata. Bila kita dah mati, tamat cerita. Kan? Mereka tak percaya dengan hari kiamat. Tak percaya, tuan-tuan. Mati-mati tak percaya. Padahal benda itu adalah Allah dah bagi tahu siang-siang kenapa diadakan hari kiamat, sebab nak mengadili semua manusia. Kalau tidak, kalau tak ada hari kiamat, tak ada hari pembalasan, untunglah orang yang rasuah kan dapat kemewahan, orang yang tidak rasuah apa ke dana. Adil tak? Tak adil. Atas muka bumi tak adil, tuan-tuan. Kan? Tidak ada keadilan atas muka bumi ni. Keadilan adalah di akhirat. Yang tu Allah adakan hari kiamat. Kan? Macam mana dengan mereka yang membunuh anak-anak perempuan? Masa anak perempuan tu kecil, kan? Dia ambil bunuh. Takkan orang macam ni nak habis gitu je cerita dia, kan? Tapi bila Allah Ta'ala kata adanya kiamat, adanya hari pembalasan, orang-orang macam ni akan diberi pembalasan yang cukup setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sebut dalam ayat 11 ini, bagi mereka yang mendustakan hari kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir, Imam Sya'rawi kata dinamakan neraka sa'ir ini kerana azab dia ni orang kata apa? Tersusun. Dia tak putus-putus. Maknanya kalau kita boleh gambarkan macam azab tu berbaris-baris. Berbaris-baris. Jadi mula-mula kena hak ni, lepas tu yang kedua, lepas tu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu azab neraka sa'ir. Tak putus-putus, tak berhenti-berhenti dan berbeza-beza azab dia. Berbeza-beza. Ini Allah sediakan kepada orang yang dustakan kepada hari kiamat. Zaman sekarang lebih daripada 4 bilion manusia mendustakan hari kebangkitan. Zaman Nabi dah ramai dah. Orang yang dustakan dengan hari kiamat ni, tak percaya. Dusta ni maknanya dia tak percaya.
Kebetulan tuan-tuan, dah viral satu video orang Arab. Orang Arab dia kafir dan dia buat video, dia buat live dengan laptop dia tu. Dia buat live, dia ambil Quran ni, dia koyak-koyakkan Quran. Orang Arab, tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan dah tengok ke belum. Dah, kan? Itu yang jadi pada dia. Dia koyak. Orang Arab tak kira, kafir ni tak kira tuan-tuan. Ke bangsa apa tak kira. Kan? Pak saudara Nabi pun ramai yang kafir dan mati. Tuan-tuan, mati dalam keadaan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi yang ni dia koyak Quran. Dia kata kalaulah Allah tu ada, kalaulah Allah tu Tuhan ada, mesti dia mampu nak halang aku daripada buat. Mesti dia mampu untuk nak seksa aku. Kan? Tengah live tu, ada orang komen, orang kata semoga Allah melaknat engkau. Kan? Semoga Allah melaknat engkau. Dia terus buat, tuan-tuan. Dia koyak Quran, dia lepas koyak Quran, dia ludah. Kan? Duk tak lama lepas tu terus, kan. Mulut dia tak boleh tutup dah, terbuka, tenganga luas, habis luas, tuan-tuan. Tenganga. Mati dia itu je. Dia mati dengan, yalah, bila mulut tenganga, pergi jumpa doktor pun tak boleh buat apa. Kan? Doktor suruh tengok je doktor. Kan? Yalah, siapa boleh tolong kalau dah dapat azab Allah Ta'ala? Memang tak dapat lah. Dah tenganga macam tu, nak cakap, nak apa, tak boleh dah. Kan? Mati dia gitu je. Ini balasan Allah tunjuk atas muka bumi. Banyaklah tuan-tuan. Yang bakar tudung di India tu, kan. Yang dia terbakar, mati. Kan? Yang saya tak ingat negeri mana, perempuan remaja, dia duduk atas Quran, ramai-ramai dalam 4-5 orang, lebih kurang 4-5 orang itulah, pijak Quran, duduk atas Quran dalam keadaan bogel. Kan? Tak lama tuan-tuan, dia orang naik kereta, aksiden, mati semua. Kan? Mati. Ini balasan orang yang hina Quran, hina, tak percaya pada hari kebangkitan. Semua ni akan mendapat balasan yang teruk. Masuk neraka sa'ir. Semua neraka ni termasuk neraka sa'ir, tuan-tuan. Allah dah sebut dah dalam Quran, fama asbarahum 'alan nar, dan kamu dan mereka tidak akan dapat bersabar di atas azab seksaan api neraka. Tak ada orang boleh sabar, tuan-tuan. Siapa yang boleh, ya Allah, siapa boleh masuk dalam tembaga yang cair, yang panas tu, kan? Siapa yang boleh masuk duduk dalam tu relax, tak ada apa, kan? Tak ada orang, tuan-tuan, boleh rasa selesa duduk dalam tembaga cair panas tu, kan? Itu benda ataupun alat yang diguna oleh Allah Ta'ala untuk menyeksa orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kata Imam Sya'rawi, saya baca sikit apa yang Imam Sya'rawi kata. Walizalika taral ladzina yusrifuna ala anfusihim fid dunya. Oleh yang demikian, engkau akan tengok mereka yang melampau di atas muka bumi ni. Minal madiyin, daripada golongan materialism. Geng material, kan? Kebendaan ni, tuan-tuan, satu kebendaan ni kita nampak nak rumah, nak kereta, nak apa. Kebendaan yang kedua ni, dia tak nak percaya dengan benda-benda gaib. Dia hanya percaya kepada apa yang dia nampak je.
Apa yang nampak dilihat itu baru dia percaya, tuan-tuan. Tak nampak, tengok, sorry, tak percaya. Kan? Yang tu orang barat, dia tak percaya dekat jin. Tak ada jin dalam kamus dia. Kan? Yang ada dalam kamus dia UFO. Kan? Sebab dia kata pernah nampak kapal UFO. Dia reka-reka entah daripada mana, tuan-tuan. Tak ada bukti pun. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita UFO tu, yang dia dapat tangkap gambar semua kelabu je gambar dia, tuan-tuan. Dia dah pudarkan gambar dia tu. Lepas tu dia kata ada UFO. Kan? Jin tak percaya sebab jin tak nampak, tuan-tuan. Bila jin tak nampak, dia tak percaya. Ini dia panggil, Imam Sya'rawi kata ini orang dikira materialism. Dia kebendaan. Seperti orang Yahudi, bila Nabi Musa ajak sembah Allah Ta'ala, dia tak nampak Allah. Mana nampak Allah? Walaupun dah seberang, dah lintah Laut Merah, tak nampak. Masih lagi tak nampak Allah Ta'ala. Lalu dia minta kepada Nabi Musa untuk sembah lembu. Sembah anak lembu. Dia nak tengok Tuhan tu biar ada depan dia. Baru nak sembah. Itu dia panggil materialism. Kebendaan. Dia tak percaya dengan benda-benda gaib. Tak percaya dengan Allah sebab Allah gaib. Jadi kata Imam Sya'rawi, mereka yang kebendaan, wal mulahadah, yang keras kepala, yang falasafah, yang falsafah, reka-reka ayat yang pelik-pelik kan, kononnya ini kata-kata hikmat dan sebagainya kan, geng-geng ni yang mereka cipta, itulah yang tuan-tuan duk belajar yang dah masyhur tu, asal manusia daripada monyet apa semua tu. Geng-geng falsafah ni lah. Geng-geng ni. Apa yang dia orang nak ni? Antakuna qadiyatud din. Mereka nak supaya isu agama ini qadiyatun fasidatun kazibatun, adalah isu yang rosak, isu yang teruk, dan adalah isu pembohongan. Boleh faham tak? Jadi maksud mudah pada hari ini, tuan-tuan. Maksud mudah. Mudah faham. Pada hari ini orang-orang yang engkar pada Allah ni, orang yang fasik ni, orang yang tak ada iman ni, dia cuba nak musnahkan agama. Apa yang ada kaitan dengan agama, dia akan cuba jadikan pandangan manusia kepada agama tu jadi buruk. Agama ni tak boleh pakai. Agama tak boleh pakai. Dulu dah keluar dah, tuan-tuan. Dulu dah keluar dah. Lebih kurang 10 tahun lampau, lebih kurang. Nak haramkan parti yang berasaskan agama. Dia tak boleh. Hak guna-guna agama ni, dia kata ini rosak, jahat, kan, bagai-bagai. Dan sekarang nampaknya nak timbul balik isu tu, kan, supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni nak dimusnahkan. Nak dimusnahkan. Hak boleh dia nak bagi hanya duduk masjid diam-diam. Ya. Nak beramal ibadat diam-diam je. Nak sentuh politik, nak sentuh pentadbiran, guna agama, dia akan letak ini penunggang agama. Dia akan letak tu title, penunggang agama di mulut mereka. Padahal dia orang tu apa agama Islam pun tak tahu, tuan-tuan. Sebut agama. Sebagaimana orang kafir duk sebut pada hari ini, kalau Islam merintah, dia akan jadi macam Taliban. Supaya gambaran buruk kepada agama Islam tersebar kepada seluruh manusia, supaya orang tak ikut agama. Ini kerja. Ini kata Imam Sya'rawi, tuan-tuan. Kerja orang-orang Madiyun ni, materialism ni, adalah untuk memburukkan agama. Kerja dia. Dia main je isu. Akan keluar je isu apa untuk jadikan agama ni buruk pada pandangan masyarakat. Dia tak ingat bahawa Allah Ta'ala
Allah Ta'ala dah sebut dah, wa'atadna liman kazzaba bisaati sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan kepada orang yang mendustakan hari kiamat ialah neraka sa'ir. Allah dah sediakan neraka tapi dia relax je kan, terus buatnya. Kemudian Allah kata apa pada ayat 12? Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ni Allah menyifatkan neraka sa'ir. Tak ada. Maksud dia apa? Iza ra'athum. Apabila neraka itu melihat mereka. Mim makanin ba'in, dari tempat yang jauh. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, bila neraka tengok orang-orang ni, orang-orang yang tak percaya dengan hari akhirat, orang yang menghina Nabi, orang yang tuduh Nabi dengan berbagai-bagai tuduhan ni, bila neraka tengok je orang ni, dah neraka dah bunyi dah tuan-tuan. Daripada jauh, neraka tengok daripada jauh. Bukan dekat ni. Tengok daripada jauh tu, kalau kita, bahasa kita sekarang, neraka tu geram yang amat dah dekat orang ni. Meleleh air dia tuan-tuan. Naknya neraka nak ambil orang ni daripada jauh tuan-tuan. Kedengaran suara marah dan mengeluh neraka tu. Kan? Macam mana suara neraka ni, Allahu a'lam tuan-tuan. Waliyazubillah, semoga kita tidak mendengar suara-suara neraka ni tuan-tuan. Kalau dengar suara neraka ni, alamat hancurlah hidup kita, matilah kita tuan-tuan. Kan? Allahu Akbar. Yang tu Imam Sya'rawi dia kata, Allah sebut dalam ayat yang lain, neraka ni betapa pelahapnya dia bila tengok orang-orang yang lawan agama Allah ni, orang-orang yang kafir ni, bila dia tengok, dia jadi macam orang kelaparan. Tengok makanan yang sedap, duduk depan mata. Dia punya nafsu nak makan tu, ya Allah, tinggi amat tuan-tuan. Kalau boleh nak makan semua sekali. Kalau macam tuan-tuan tengok video mukbang, makan satu periuk besar, satu besen besar makanan, kan? Makan. Orang kurus je, kan? Makan telur 30 biji, telan gitu je, tak ada kunyah-kunyah. Kan? Serak, telan. Masuk sebiji telan, masuk 2 telan, masuk 3 telan. Betul lah, betul. Betul lah tu. Mukbang tu geng-geng bela hantu tu. Sebab manusia biasa mana boleh makan telur, telan terus tuan-tuan, tak boleh. Itu biawak tengok pun ngeri. Biawak kata, apa orang ni kan. Aku makan pun kunyah juga kan. Ini tak kunyah langsung. Kan, makan. Yang tu tuan-tuan, walaupun dia makan banyak, dia kurus. Dia makan dah lebih daripada manusia. 10 orang makan, dia makan seorang, makanan tu, dia kurus. Betul tu. Dia hantu. Kalau kat kita ni panggil hantu raya. Kan? Orang Cina, orang kafir tu tak tahulah dia pakai hantu apa kan. Tapi hantu lah tuan-tuan. Hantu. Subhanallah. Nak cerita, neraka ni, ya Allah, dia geram nak makan. Nafsu neraka tu nak telan orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Orang yang hina Nabi dan sebagainya. Sampai berbunyi-bunyi tuan-tuan. Kita dengar orang makan berbunyi tu pun, wish. Kan? Orang makan berbunyi. Kan? Kerak. Wih, dia ni makan, Masya Allah. Kan? Masya Allah. Neraka lebih teruk daripada tu.
daripada tu tuan-tuan. Daripada jauh lagi dia dah bunyi dah. Kan? Nak makan, nak telan orang ni. Subhanallah. Ini maksud dia wa iza ra'athum, iza ra'athum. Iza ra'athum ni iza tu apabila, ra'athum tu maksud dia neraka melihat mereka. Bukan orang tu tengok neraka, tapi neraka tu tengok orang tu. Kan? Neraka tu tengok orang mim makanin ba'id, daripada tempat yang jauh. Kalau jauh dengan neraka ni, mungkin perjalanan beratus-ratus tahun ataupun beribu tahun tuan-tuan nak sampai. Beribu tahun nak sampai tu neraka tengok dah geram dah. Tuan-tuan. Subhanallah. Dah dengar dah suara dia. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kan? Dia terjemah apa? Mendengar kegeramannya dan suara nyalaannya. Allahu Akbar. Dia geram sangat-sangat dekat orang. Jangan tuan-tuan. Jangan jadi ahli neraka, wa ni'azubillah min zalik. Neraka cari kita. Kita nak lari. Kan? Manusia ni nak lari bila dah berdepan dengan neraka, nak lari ya. Neraka tak ada. Engkau nak lari mana? Engkau dah jadi hak aku dah. Kan? Neraka ni sempit tuan-tuan. Dalam ayat ayat 13. Ni keadaan neraka Sa'ir. Tadi dah satu dah. Perangai neraka Sa'ir tu dia geram dekat orang yang kafir ni. Daripada jauh dah bunyi dah suara dia. Kan? Lepas tu yang kedua, ciri-ciri neraka Sa'ir ni, dia kata apa? Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura. Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit di dalam neraka. Dalam neraka itu sempit tuan-tuan. Dengan keadaan mereka dibelenggu, kena ikat. Menjerit-jeritlah mereka itu di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan dari azab itu. Perkataan da'au hunalika. Orang-orang yang jadi ahli neraka ni, duduk dalam neraka, bila duduk dalam neraka Sa'ir tu, dah sempit, kena azab, kan, kena bakar, macam-macam. Imam Syarawi kata, kita tengok kezaliman atas muka bumi ni. Kita tengok orang sembelih orang. Kita tengok orang bakar orang dan sebagainya. Kita tengok dah dahsyat dah atas muka bumi. Dalam neraka jauh lebih dahsyat daripada tu lagi tuan-tuan. Azab dalam neraka. Jadi bila dia orang ni dah masuk dah tempat yang sempit tu, neraka ni sempit, lepas tu ahli neraka dibesarkan tuan-tuan. Ahli neraka bukan saiz manusia sekarang, bukan. Dia dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Nabi kata dalam hadis dia, gigi geraham ahli neraka tu sama besar dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud tu panjang dia 6 km tuan-tuan. Itu baru gigi geraham. Tempat sempit, dibesarkan orang tu tuan-tuan. Tujuan dibesarkan tu adalah untuk dia merasai sepenuhnya azab seksaan daripada Allah Ta'ala. Supaya tidak ada setiap inci tubuh badan dia yang tak rasa azab. Dahsyat tuan-tuan. Masuk badan yang besar macam tu, masuk tempat sempit, kena ikat lagi. Kan? Kena ikat. Muqarranin tu dalam mereka dengan dibelenggu. Muqarranin dibelenggu tuan-tuan. Dayiqan tu sempit, makanan dayiqan tempat sempit. Muqarranin dibelenggu, da'au, lalu mereka berbunyi suara, keluar suara, hunalika subura, di manakah kematian. Suara dia orang keluar daripada mulut dia orang ahli neraka ni, di manakah kematian? Mereka mengharapkan kematian tuan-tuan. Sebab mati itu, padahal mati itu benda yang paling menyakitkan. Atas muka bumi ni, sakit apa tuan-tuan? Yang paling dahsyat, tak boleh lawan sakit mati. Mati itu adalah sakit yang terlalu amat dahsyat tuan-tuan.
Nabi sendiri pun bagi tahu sakit mati sewaktu Nabi nak wafat, kan? Sakitnya mati ni tuan-tuan. Subhanallah. Tapi ahli neraka Sa'ir ni, dia cari kematian. Tolonglah bagi kami mati. Kami tak nak duduk dalam neraka ni. Kalau kami mati, kami habis cerita, tak ada apa lah. Sakit sekali tu je, kan? Ini tak tahan ni, sakit ni, baik matilah. Dia minta. Subura tu adalah kebinasaan, maksud dia adalah mati. Dia nak kepada kematian. Ada tak kematian? Bila masuk neraka ada mati tak? Tak ada lah, tuan-tuan. Minta maaf lah. Kau rasa lah apa yang dah disediakan dalam neraka tu. Allahu Akbar. Kita bukan apa, tuan-tuan. Kadang-kadang setengah orang bila kena sakit berat, kan, lama pula, dia dah mula minta mati lah, tuan-tuan. Tak tahan dah. Dia tak tahu mati tu lebih sakit daripada apa yang dia alami masa tu. Lepas tu duduk dalam neraka, jauh tak tahu berapa ribu kali ganda dengan mati tu, tuan-tuan, sakit. Jadi ahli neraka ni melihat, sebab dia dah rasa dah mati, dia rasa mati tu lebih ringan daripada apa yang dia sedang rasa azab di dalam neraka. Tuan-tuan, itu keadaan dalam neraka, wa iyazubillahi min zalik. Lalu Allah kata apa? Pada ayat 14, ayat 14, tuan-tuan. La tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Apa dia? Allah Taala kata, maksud dia, la tad'ul yawma. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya, kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya. Allahu Akbar. Suara menganjing kepada ahli neraka ni, jangan minta mati je, kan? Mintalah yang lain lagi, banyak lagi yang lain ni, azab-azab ni. Allahu Akbar. Dengar perkataan ni pun dah menggelupur dah, tuan-tuan. Ahli neraka dah menggelupur dah dengar perkataan suara ni, suara malaikat penjaga neraka. Subhanallah. Dia menganjing. Hari ni baru nak minta mati. Jangan minta satu je mati. Minta banyak-banyak. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, neraka ni dahsyat. Dan saya ulang balik, Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya menyebut bahawa seseorang manusia tu, kalau ini yang Islam, bukan yang kafir, tuan-tuan. Ini yang Islam. Yang kafir ni tak payah kira lah, kan? Yang Islam, siapa yang amalan jahat dia lebih satu je daripada amalan baik. Kalau dia ada 1,000,000 amalan baik, amalan jahat dia ada 1,000,001, lebih satu je, maka orang ini akan berada dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Lebih satu je 1000 tahun, tuan-tuan. Subhanallah. Kena bakar, kena apa 1000 tahun, siapa nak tahan, tuan-tuan? Allahu Akbar. Dahsyatnya neraka Allah Ta'ala. Tak ada yang, itu tempoh yang paling dekat, tempoh yang paling pendek duduk dalam neraka 1000 tahun. Tak ada yang orang kata, penjara 12 tahun je. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada 12 tahun, tak ada 100 tahun, tak ada. Yang ada paling singkat adalah 1000 tahun. Sama dengan satu hari akhirat. 1000 tahun sama dengan satu hari akhirat. Masuk satu hari je di dalam neraka, tapi sama masa dia dengan 1000 tahun. Sebagaimana Allah sebut, inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan engkau, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun pada perkiraan kamu, kata Allah Ta'ala. 1000 tahun. Kita kena sakit 10 tahun, 15 tahun, merana, tuan-tuan. Itu pun dah tak tahan, dah minta mati dah. Ni 1000 tahun duduk dalam neraka, tuan-tuan. Paling kurang itu satu.
Satu dosa lebih kita tak pernah kira. Kan? Kita dosa banyak ke pahala banyak? Kan? 7-10 saya rasa cukup lah. Sekadar tu untuk pagi ni tuan-tuan. Kita habis dengan ayat yang ke-14. Mudah-mudahan gambaran neraka sa'ir yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang berusaha untuk memburukkan agama Allah, tidak menjadi ciri-ciri kepada diri kita, tuan-tuan, supaya kita tidak berperangai dengan ahli neraka sa'ir ini, ya Allah. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada ahli neraka sa'ir. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.